Apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Hari ini kita akan bincangkan topik yang terbaru, bab yang ketiga yang kita bercakap tentang etika, moral dan akhlak. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang pengertian etika, moral dan akhlak. Kemudian kita bincangkan tentang perbezaan antara semuanya. Kemudian kita bincangkan tentang kepentingan dan juga segi sebanyak kita belajar tentang etika dalam agama samawi. Walaupun tidak menyeluruh tapi menggambarkan tentang ada titik-titik kesamaan dalam etika dalam ajaran agama samawi. Baik, hasil pembelajaran ini nanti kita akan semua pelajar dapat mengetahui maksudnya sendiri dan perbezaan dan kepentingan dan mengenal pasti apa yang dikatakan sebagai akhlak dan etika dalam agama samawi itu sendiri. Baik, pertama kita akan bincangkan berkaitan tentang pengertian dari segi bahasa dan istilah etika, moral dan akhlak. Sebelum ini kita sudah bincangkan memahami tentang persoalan etika itu sendiri. Ingat, etika itu membincangkan tentang mana perilaku manusia itu sendiri, yang mana kita juga membincangkan bagaimana kalau sekiranya etika itu dalam bentuk konteks lazim, adat kebiasaan, dan akhirnya membentuk undang-undang itu sendiri. Baik, itulah kita ambil satu contoh saja. Menurut Ahmad Amin mengatakan adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan menyatakan tujuan dalam perbuatan mereka itu sendiri. Nah, ini sudah kita belajar sebelum ini. Nah, sekarang ini kita akan bincangkan tentang moral. Moral pula dia ada kaitan dengan etika itu sendiri. Daripada perkataan Latin mores, iaitu kata plural dari perkataan mos, yang dinifsikan sebagai adat kebiasaan, iaitu perbuatan, budi pekerti dan perangai itu sendiri. Kalau segi istilah, ia juga bermaksud tingkah laku yang sesuai dengan tata susila dan peraturan masyarakat setempat di mana masyarakat bertindak sebagai penentu. Nah, dia ada kaitannya dengan etika itu sendiri. Nanti kita lihat apa titik-titik kesamaan dan perbezaan daripada etika dan moral itu sendiri. Nah, kita beralih kepada satu term lagi, iaitu akhlak. Perkataan akhlak ini adalah sama juga maksudnya dengan perilaku, perangai atau tabiat. Dan kalau kita melihat dalam konteks hadis Nabi, dia mengatakan bahawa daripada kata-kata Aisyah, iaitu akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi, itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana akhlak Nabi, perbuatan Nabi itu dicerminkan pada Al-Quran. Ketika mana kita membaca Al-Quran, itulah akhlak Nabi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat menurut Imam Ghazali, adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlu pertimbangan terlebih dulu. Maknanya adalah refleks yang adalah daripada refleks dalaman itu sendiri memberi impak kepada perbuatan luaran itu sendiri. Sebab itulah Miskawi mengatakan bahawa akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan akal, fikiran terlebih dulu. Maknanya di situ ada titik yang mana perbuatan itu adalah refleks daripada perilaku dalaman itu sendiri. Ketika mana seseorang itu melakukan perbuatan yang dituntut dalam agama itu sendiri, maka refleksnya nanti adalah buahnya perbuatan itu sendiri yang disebut sebagai perbuatan yang baik, iaitu yang disebut sebagai akhlak. Kita melihat, ini saya katakan tadi, apa ketitik kesamaan dan perbezaan etik dan moral itu. Kalau kita lihat, etika itu tadi berasal daripada perkataan etos, hukum, adat, resam, kebiasaan dan budi pekerti. Hampir sama dengan moral, iaitu kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi dan sebagainya menurut piawaian dan atau norma. Okay? Tetapi etika itu bersifat theoretical, iaitu kita bercakap tentang konsep pemikiran, manakala moral itu adalah sifatnya praktikal, nilai yang baik atau tidak. Baik, itulah saya katakan kalau pandangannya melihat secara individu, maka baik ataupun buruk itu mungkin boleh lagi dipertikaikan. Tetapi kalau konteks masyarakat umum, yang baik itu kebanyakannya baik. Kalau yang buruk itu adalah yang buruk. Okey. Kemudian, kalau di segi etika, ia dianggap sebagai pengkaji, melihat dimensi itu sendiri. Manakala moral itu adalah bahan-bahan yang dikaji. Pengkaji
dan bahan yang dikaji. Maknanya etika itu akan membincangkan secara pemikiran apa sahaja perbuatan perilaku manusia dalam bentuk moral, sama ada perbuatan itu baik ataupun sebaliknya. Okey. Ni kita melihat perbandingan akhlak dan etika dan juga moral. Apa kita bandingkan dua dimensi ini? Pertama, kalau segi lihat sumber. Ingat, akhlak itu adalah daripada wahyu Al-Quran dan juga sunnah. Saya katakan sebelum ini dimensi daripada Islam itu sendiri. Kemudian, kalau etika dan moral adalah akal pemikiran manusia yang membentuk nanti adalah falsafah, titik kebenaran menurut manusia. Kalau akhlak pula dari segi sifatnya itu sempurna, mutlak dan tetap. Sebab apa? Sudah dinyatakan oleh Allah itu sendiri. Kemudian, kalau etika dan moral, boleh jadi ia bersifat relatif. Ia dikatakan subjektif, tidak mutlak. Ia berubah-ubah dan sementara. Mungkin hari ini ia dianggap betul, tapi suatu hari nanti dia dianggap tidak betul. Ini yang dikatakan sebagai relatif. Kemudian dari segi skop, dimensi yang luasnya itu skop relatif, subjek, tidak mutlak, berubah-ubah dan sementara. Ini yang dikatakan sebagai pendekatan-pendekatan yang mana melihat dalam bentuk yang amat luas, skopnya. Skop akhlak ini dia tidak terhad. Okey. Kemudian kalau kita melihat dari segi etika dan moral, ia terhad dalam sesuatu aspek. Sesuatu aspek saja. Kemudian kalau kita lihat dari segi yang kedua, satu sistem yang menilaikan tindakan zahir dan batin manusia. Manakala etika dan moral hanya melihat luaran itu sendiri. Sedangkan akhlak melihat tindakan zahir itu adalah refleks daripada perbuatan manusia, iaitu perbuatan dalaman itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang kita membuat perbandingan iaitu mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan lain. Sedangkan etika dan moral, dia bercakap tentang mencakupi pemikiran, perasaan, niat hati manusia dalam hubungan manusia dengan manusia saja. Kalau tadi kita bercakap hubungannya dengan yang atas, kemudian dengan makhluk yang lain, tetapi kalau kita bercakap tentang etika dan moral, dia hanya bercakap hubungan antara manusia sesama manusia saja. Ni kita melihat perbezaan antara akhlak dan moral. Dari segi contohnya, kalau kita bercakap tentang akhlak, pakaian, menutup aurat, ia merupakan cerminan yang wajib yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kalau kita melihat moral, berbeza dengan moral, jika seseorang itu mendedahkan aurat tetapi mempunyai perlakuan yang baik, maka mereka dianggap bermoral oleh setengah pihak. Saya pernah bagi contoh kepada pelajar tentang budaya moral orang Bali itu sendiri, yang saya sudah sentuh sebelum ini ketika mana bincangkan tentang persoalan etika. Kemudian bersalaman. Kalau di dalam Islam, akhlak itu antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahramnya adalah haram, tidak boleh bersalaman. Tetapi kalau dari segi aspek moral, dibolehkan selagi mana perbuatan itu tidak bercanggah dari segi konsep pemikiran manusia secara lokal maupun secara holistik. Okey. Nah, kini kita bercakap tentang kepentingan etika dan moral itu sendiri. Walaupun dimensi hanya hubungan sesama manusia, dia ada aspek positif, terutamanya kepada individu. Sebab itulah individu itu perlu ada yang dikatakan etika dan moral itu sendiri. Kenapa? Kalau tidak ada moral, maka seseorang itu akan bertindak di luar pandangan ataupun konsep yang telah diatur oleh sebuah masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, keluarga itu sendiri. Dia juga dapat membentuk imej keluarga yang baik. Kalau individu keluarga itu semuanya baik, maka refleksnya terhadap orang lain. Ini yang penting. Dan refleksnya kepada orang lain apa? Kepada masyarakat. Kalau nukleus keluarga itu baik, maka secara otomatik sebuah masyarakat, society itu sendiri juga dianggap sebagai yang baik. Nah, kalau kita dalam bincang tentang organisasi pula, etika ini memainkan peranan yang penting. Tidak ada penipuan, tidak ada penindasan, ketidakadilan akan diketepikan. Maka ditekankan keadilan dalam sebuah organisasi yang namanya kita bercakap tentang konsep moral itu sendiri. Dan yang paling penting yang kita bercakap sekarang ini iaitu kemajuan sains dan teknologi sekarang ini.
Kalau tidak ada moral, bayangkan orang akan manfaatkan sains dan teknologi untuk melakukan hal-hal penindasan terhadap antara satu sama lain, apalagi alam eksploitasi dan sebagainya. Dan kita manfaatkan sains dan teknologi itu untuk kemajuan dan peradaban masyarakat dan negara itu sendiri. Baik itulah ia penting ketika mana kita bincangkan tentang etik dan moral daripada individu sampai kepada masyarakat, sampai kepada organisasi, dan apa jua aspek dalam kehidupan kita, termasuklah sains dan teknologi, termasuklah ekonomi, termasuklah politik, maupun yang kita bincangkan tadi, iaitu sosial itu. Nah, sekarang ini kita akan bincangkan kepentingan akhlak itu dalam seseorang yang dikatakan sebagai seorang Muslim. Ia dikatakan pembeza antara seorang yang punya akhlak yang tidak punya akhlak. Maknanya kalau dia punya akhlak, dia mesti memegang yang namanya ajaran agama itu, Islam itu. Kemudian yang kedua, akhlak itu dianggap sebagai ruh kepada seseorang itu. Kenapa? Ia sebagai cermin. Baik akhlaknya di luaran, maka dalamannya pun baik. Karena dalaman itu yang akan menurunkan refleks perbuatan luarannya itu sendiri. Yang ketiga, kepentingannya apa? Ia menjamin jauh daripada api neraka. Kenapa? Tidak mungkin seseorang yang punya akhlak yang baik, dia akan jatuh ke dalam api neraka. Kenapa? Dia melakukan perintah yang dikatakan perintah Tuhan. Dia melakukan yang namanya dia mengelak daripada perbuatan-perbuatan yang ditegah untuk melakukannya. Maka jaminannya adalah dia jauh daripada api neraka jahanam. Yang keempat yang disebut sebagai lambang kesempurnaan iman. Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan itu baik. Perbuatannya, ibadahnya tidak pernah menyakiti sesama manusia. Ia dikatakan lambang kesempurnaan iman seseorang itu karena ada akhlak. Kemudian yang terakhir yang disebut sebagai apa? Cerminan dan hiasan diri seseorang itu. Okey. Nah, ini kita bincangkan tentang apa etika dalam agama samawi, yang mana kita tidak membincangkan tentang Islam kerana kita nanti bincangkan pada bab kelima. Yang sekarang ini hanya kita bincangkan tentang ajaran Yahudi dan juga Kristian itu sendiri. Pertama, kalau kita bercakap tentang agama Yahudi, yang mana ajaran agama Yahudi ini dia mempunyai peraturan. Pendek cerita, ia menekankan tentang kebaikan. Percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang satu, memuliakan hari Sabat, tidak boleh berzina. Di dalam ajaran Kristian pun macam itu, dalam ajaran Islam pun macam itu, tidak boleh berzina, mencuri, menipu, merampas hak dan apa sahaja perbuatan-perbuatan yang tidak baik, semuanya ditegah berdasarkan perintah Tuhan itu sendiri. Sebab contohnya dalam ini, pengguguran bayi memang diharamkan. Sama juga dalam Islam, sama juga dalam Kristian. Baik, itulah dalam yang disebut sebagai Ten Commandments itu sendiri, ia bercakap tentang perilaku perbuatan yang baik ataupun moral yang baik. Sama juga di dalam ajaran Kristian. Awak semuanya, majoriti adalah Kristian. Awak tahu bahawa dalam kitab Injil itu mengajar kesemuanya benda-benda yang baik, yang dituntut. Apa dia? Dilarang membunuh. Semua agama mengatakan demikian. Dilarang melakukan perzinaan, macam apa yang saya katakan tadi. Dilarang mencuri, dilarang menjadi saksi palsu. Semuanya benda-benda yang negatif ditolak ke tepi. Sama. Ada nilai pahala dan ada nilai dosa yang kita tekankan di sini. Sebab itulah dalam penganut Kristian tetap percaya tentang kehidupan selepas kematian ini. Tentang ada syurga dan neraka. Baik, itulah sama juga. Membunuh pun ditegah, menyayangi jiran digalakkan, perguruan ditegah, dilarang membunuh diri dan banyak lagi perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan oleh itu, insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan tentang etika dalam Islam pada bab yang kelima nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.